Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu sekali lagi pada siri yang ke-11. Pada siri yang ke-11 pada membincangkan buku ni, buku panduan membaca Al-Quranul Karim mengikut riwayat Imam Hafs bin Sulaiman Al-Kufi. Jadi buku ini disusun oleh Al-Fadil Al-Ustaz Zakaria Ahmad Al-Fatani Al-Hafiz. Baik, jadi pada siri yang ke-11 ini kita akan membincangkan berkaitan, masih lagi dalam berkaitan Hamzah Wasal, iaitu Hamzah Wasal pada kalimah fa'il. Hamzah Wasal yang ada pada kalimah fa'il. Fa'il kalau dalam bahasa kita panggil perbuatan. Kalimah tersebut yang diterjemahkan dengan terjemahan perbuatan. Contohnya di sini idhabu, maknanya pergilah olehmu, yang berasal daripada 3 huruf, iaitu zahaba, pergi. Jadi pergi itu adalah perbuatan. Jadi di sini hamzah wasal dia berada pada kalimah idhabu, sebab tu dipanggil fa'il, perbuatan. Jadi apabila hamzah wasal berada pada kalimah fa'il, bagaimanakah kita nak bariskan dia? Khususnya apabila kita nak memulakan membaca hamzah wasal yang ada pada fa'il tersebut. Baik, ke bawah ni dia kata hamzah wasal pada fa'il, yakni pada perkataan yang menunjukkan makna dia perbuatan, dikasrahkan, dibariskan dengan kasrah. Bila tu? Jika huruf yang ketiga itu berbaris fathah atau kasrah. Baik, jadi hamzah wasal pada perkataan fi'il, pada kalimah fi'il ataupun pada kalimah yang menunjukkan makna dia perbuatan, kita nak bariskan, kita nak mulakan hamzah wasal tersebut, kita kena tengok huruf yang ketiga. Contohnya di sini hamzah wasal yang pertama, zal yang kedua, ha yang ketiga. Jadi kalau huruf yang ketiga itu berbaris fathah ataupun baris kasrah, maka hamzah wasal mestilah dibariskan dengan kasrah. Contohnya di sini huruf yang ketiga iaitulah huruf ha berbaris fathah, maka hamzah wasal mestilah kita mula dengan kasrah. Jadi di sini kena baca kasrah. Ini pun sama juga, huruf ketiga dia baris kasrah, maka hamzah wasal kita mula dengan kasrah. Mana huruf kedua? Ta yang kedua. Sebab ta ni asalnya ada 2. Yang pertama sukun, yang kedua berbaris. Yang ketiga adalah ba. Sebab kalau di sini ramai yang keliru. Ramai yang kata huruf ain nombor 3. Sedangkan di sini bukan huruf ain, huruf ba yang ketiga. Kerana ta ini ada 2. Yang pertama sukun, yang kedua ta berbaris. Kemudian dimasukkan ta yang sukun ke dalam yang berbaris tersebut, maka jadi satu ta dan diletakkan syaddah. Jadi huruf yang ketiga di sini adalah huruf ba baris kasrah, maka kita mulakan dengan kasrah hamzah wasal ini. Yang ini huruf ketiga baris kasrah. Jadi semua ni kena baris kasrah lah. Sebab huruf ketiganya ada yang baris kasrah, ada yang baris fathah. Jadi kita mulakan dengan kasrah. Okey, contoh bacaan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhabu biqamisi hadha. Baca idhabu, jangan baca adhabu, jangan baca udhabu, baca id. Kerana hamzah wasal yang ada pada perkataan fi'il, yang mana huruf ketiganya berbaris fathah. Yang kedua, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Yang ini huruf ketiga baris kasrah, maka hamzah wasal kita mulakan dengan kasrah. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Yang ini pun sama, mula dengan kasrah kerana huruf ketiganya baris kasrah.
isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Daud. Yang ini pun sama, mula dengan kasrah, kerana huruf ketiganya berkasrah. Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Baik, hamzah wasal kat sini kita gugurkan kerana dia berada di tengah, kita gugurkan dia. Sebab kaedah hamzah wasal ni adalah hamzah yang dibaca apabila dia berada di awal, dan kita gugurkan bacaan hamzah wasal itu apabila dia berada di tengah, ketika kita wasal bacaan. Jadi di sini kita tak bacalah hamzah wasal ni. Jangan kita baca wa asbir, wa isbir, salah. Terus kita masuk kepada sad sukun ini. Wasbir, wasbir. Hamzah wasal kita tak bacalah di sini sebab dia berada di tengah. Yang ni bersama juga. Thumma istawa ila as-samai. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. Di sini kita gugurkan bacaan hamzah wasal, kerana dia sambung bacaan di sini. Okey, yang ni kita bariskan dengan kasrah juga kerana huruf ketiganya bagi fathah. اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan boleh faham, dapat faham perkongsian secara ringkas pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah kita akan bertemu pula pada siri yang seterusnya, yang ke-12 insyaAllah, di lain hari insyaAllah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.